Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam di alam maya. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar Puan Rubidin bersama pasangannya? Saya sentiasa mendoakan agar Puan bahagia. Saudara Syamil Saleh, apa khabar saudara? Fui, thanks for joining me saudara Fui. Sentiasa bersama mengikuti pencerahan yang saya berikan. Begitu juga saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Abdul Aziz Cik Hashim, apa khabar? 4 tulang kering. 4 tulang kering ni memang dia berani sungguh lah ya. Saudara Syuhami, Megat Rizwan, Waalaikumsalam. Dan beliau berikan salam juga untuk teman-teman yang lain. Toresco Tainu, ini daripada mana saya tak tahu. Toresco Tainu. Saudara Herman Burn, saudara Puan Melati Miri, ini daripada Miri kot agak Melati Syafri Zairi, Ringo Dona, Kulub Kentut bin Kulub Dagul, Putra Syah, Raini Isa, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Orang Kota Baru, semoga sihat. Saudara Amir Daulah, saudara Joka, Openg Temu, Waalaikumsalam. Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah, Aris Abdul Talib, Skyling, Matrin Abdul, Muhammad Syah, Hisham Akasha, Jackie Jimmy, Abi Day, Abi No. Setara nama-nama begini kadang-kadang pertama kecil Puan Harina tulisannya, dan yang keduanya nak menyebutnya tu kadang-kadang dah tua-tua begini saudara ya. Baik saudara, mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Baik, seperti biasa hari ini hari Jumaat 3 September 2021. Kita sudah 3 hari masuki bulan September. Dan saya melihat dari segi laporan Kementerian Kesihatan, walaupun hari ini ada sedikit penurunan, iaitu semalam 20,988 warga yang dijangkiti oleh virus corona, dan hari ini susut kepada 19,378. Tak banyak mana pun masih lagi beredar pada angka yang mengerunkan kita. Kerana jumlah warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona sudah mencapai 1,805,382 orang. Dan kematian hari ini agak tinggi saudara, iaitu sejumlah 330 orang. Menjadikan jumlah kematian keseluruhannya adalah 17,521. Di Perlis ada sedikit susut, semalam 90, hari ini 80. Begitu juga di Kedah juga semalam 2,455, hari ini susut 1,470. Tetapi di Pulau Pinang masih lagi menampakkan ciri-ciri peningkatan. Sebab semalam dia lega sedikit pada 1,600, tapi hari ini naik balik 1,729. Di Perak tiba-tiba semalam okey lah, semalam 950, hari ini melonjak balik kepada 1,389. Bagaimanapun Selangor memperlihatkan angka yang agak menggembirakan, tapi tak banyak mana pun saudara, masih lagi tinggi. Namun ada pengurangan trennya, sebab semalam 4,073, hari ini 3,613. Begitu juga di wilayah Persekutuan, walaupun ada peningkatan daripada semalam 731, hari ini 740. Dan Putrajaya ada peningkatan daripada 37 kepada 41. Namun Negeri Sembilan nampak gayanya angka penurunan agak jelas, sebab semalam 301, hari ini 270. Begitu juga di Melaka daripada 407 kepada 399. Cuma di Johor nampak gayanya Johor mengekori Selangor dan wilayah Persekutuan. Sebab hari ini Johor semalam 2,145 dan hari ini 2,331. Tinggi. Jumlah di Johor agak tinggi jadi warga Johor jagalah kebersihan, jagalah diri, jagalah keselamatan. Kalau tiada keperluan tak perlulah keluar rumah. Pahang ada sedikit susut daripada 559 kepada 559. Begitu juga di Terengganu. Semalam
Kejut juga saya tengok sebab semalam di Terengganu 987. Tapi hari ini dia susut kepada 532. Cuma di Kelantan lah Saudara Azmi, nampak gayanya masih lagi terus menunjukkan peningkatan. Daripada 1247 semalam, hari ini 1356. Begitu juga di Sabah. Sabah daripada 2329, hari ini meningkat kepada 2404. Bagaimanapun di Labuan susut 1, iaitu semalam 5, hari ini 4. Begitu juga di Sarawak, ada nampaklah penurunan daripada 2992 kepada 2464. Itu laporan tiap-tiap negeri, di mana dalam tempoh 3 hari saja jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah menjangkau pada angka 59,128 orang. Itu yang sempat saya berikan sedikit laporan, dan harapan saya agar segeralah kita berusaha sedaya mungkin untuk memastikan jumlah jangkitan virus corona ini dapat terus susut. Untuk memutuskannya sekarang ni, mengikut kata Menteri Kesihatan, dia kata sekarang ni daripada pandemik kepada endemik. Saya pun tak dapat nak saya nyatakan apakah maksud yang sedemikian. Baik, saudara, sekiranya kita malam ini saya ingin membuat satu kisah bagaimana seorang wanita yang agak usia lewat lanjut, dia sentiasa mengemis di pintu masjid. Jadi satu hari itu imam masjid itu bertanya kepada ibu tersebut, "Ibu, kenapa anda melakukan mengemis di kaki masjid ini?" Katanya, "Saya adalah janda, suami saya meninggal, dan anak saya ada seorang anak lelaki, tapi dah lebih daripada setahun dia meninggalkan saya untuk merantau mencari pekerjaan. Jadi apakah dia tidak memberi wang?" Katanya bahawa sebelum dia pergi meninggalkan saya, dia ada meninggalkan sedikit wang, tapi wang itu telah habis. Jadi sebab itulah sekarang ni saya tidak punya apa-apa pendapatan, maka saya terpaksalah mengemis. Dia kata, "Apakah anak anda tidak mengirim?" Dia kata, "Tidak ada mengirim, yang cuba dikirimkan hanyalah gambar-gambar dan kertas yang berwarna-warni." Jadi imam kata, "Baiklah, jom saya pergi ke rumah ibu." Dia pun pergilah ke rumah ibu tersebut dan melihat di dinding itu ditampal oleh ibu hadiah anaknya yang dikirim setiap bulan itu. Sebenarnya itu adalah kepingan wang-wang dolar Amerika. Jadi ibu ni tak tahu. Jadi imam dia kata, "Masya Allah ibu, sebenarnya ini adalah wang." "Ya ke?" Kata, "Ya." Dia pun ambil wang tu, ditukarkanlah kepada ringgit Malaysia dan diberikan kepada mata wang kita, dan dapatlah sekitar RM8,000. Jadi ibu pun gembira dan dia pun tak mengemis dah. Jadi cerita inilah samalah juga dengan kita, bahawa sebenarnya kita tak tahu nilai, sedangkan di rumah kita ada benda yang lebih bernilai daripada wang ringgit, iaitu Al-Quran. Tapi sebab kita tidak mahu memerhatikan nilai dalam Al-Quran itu, maka kita tak nak baca. Sebab itu kita lihat kadang-kadang Al-Quran ini tersimpan dalam almari buruk. Kadang-kadang tertinggal atas meja, langsung tidak ada mahu kita menyantuni Al-Quran. Sedangkan itulah lebih bernilai daripada wang ringgit kita. Itulah tazkirah kita sedikit yang sempat saya berikan kepada saudara. Baik, kita pergi kepada mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil, Cikgu Hibil. Apa khabar Cikgu Hibil? Semoga sehat, orang Manjung. Kata Cikgu Hibil, ini petikan curipan daripada kenyataan Sir Walter Scott. Katanya, orang yang dapat bercakap-cakap dengan baik adalah orang yang memiliki gagasan, kerana dia banyak membaca, suka mendengar, dan kerana itu ia memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jadi artinya dalam hidup kita ni, pertamanya kena banyak membaca. Sebab itu Al-Quran itu yang ayat yang diturunkan oleh Allah SWT waktu Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW, lain tak ada, Iqra, bacalah. Jadi Allah menyeru kita untuk setiap membaca. Jadi kalau ada kesempatan saudara, bacalah. Membaca itu menambahkan ilmu pengetahuan kita. Terima kasih saudara Ibil melalui kiriman kata-kata mutiara yang begitu berarti bagi kita semua. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Andainya negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju kemuflisan. Dan kepada teman-teman
yang telah pun memperolehi wang daripada wang simpanan pekerja, saya ucapkan tahniah dan berbelanjalah seadanya. Jadi saudara berbelanja dengan berhemah. Saya tahu tak cukup mana pun kerana pemberiannya cuma 1,000. Tapi ada juga kawan-kawan, teman-teman yang menghantar kiriman mengatakan masih belum dapat lagi. Jadi saya mendoakan mungkin hari Isnin lah, sebab besok dah pejabat tutup lagi. Dan kita mengharapkan agar Yang Berhormat Mulia Senator Tengku Zafrul menunaikan janjinya untuk mengizinkan pengeluaran wang sejumlah RM10,000 secara tuntas. Jadi agar ini dapat membantu penumbuhan ekonomi kita. Saudara, apa khabar saudara Lin, saudara Rozani, Haslam, Wak Rafi, yang ni dalam Instagram Winner Tokan. Baik saudara, saya juga mohon maaf saudara, semalam sebenar-benarnya saya membuat live bersama dengan teman-teman daripada channel yang lain. Jadi bila mereka minta, saya rasa tak apalah, satu malam, jadi jangan kita sombong. Jadi mereka berharap dan ditemukan saya dengan ahli parlimen daripada Subang. Memang pun saya berharap untuk berbicara dengan beliau kerana teman-teman saya, rakan-rakan masih lagi tidak dapat banyak bantuan, terutama bantuan bakul makanan. Telah pun saya utarakan semalam. Begitu juga dengan pengeluaran wang, moratorium. Banyaklah persoalannya dan saya harap teman-teman jangan tersalah anggap saya sanggup hadir walaupun itu channel itu memang channel penyokong tega Parti Keadilan. Bagi saya tak apalah kita hadir, kita mesti matang untuk berbicara. Bukan artinya kita berbual, bercakap itu artinya kita akan masuk parti itu. Saya adalah ahli UMNO Totok. Saya adalah warga UMNO yang totok. Saya orang UMNO. Tidak mungkin saya akan mengkhianati parti saya. Jadi bagi saya eloklah kita ramai kawan, apa salahnya. Tapi jangan sesekali kita menghakiskan pegangan hidup kita. Macam anak-anak kita yang belajar di luar negara, duduk di rumah negara orang putih, duduk di Amerika, di Jepun, mereka tidak akan menganut agama lain, mereka tetap agama Islam. Begitulah amalan yang saya pegang. Itulah bagi panduan kehidupan saya. Saya berpolitik, pandangan saya tetap sebagai warga UMNO, saya akan terus setia dan tidak akan mengkhianati perjuangan parti yang diasaskan oleh datuk nenek moyang kita. Saudara, jangan salah anggap. Saya tengok banyak kira mengatakan bahawa saya ni memecah belahkan, saya lebih berkiblatkan kepada Parti Keadilan, saya lebih bersimpati. Bagi saya tak ada. Saya harus memberi pencerahan, itu saja. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah meniti titian rapuh. Meniti titian rapuh. Saya yakin saudara tentu faham, sebab melalui promo-promo yang saya siarkan awal pagi tadi, banyak, lebih kurang dalam 600 yang memberi respon secara bertulis kepada saya. Dan saya akan cuba untuk menyantuni satu persatu, tapi tak mungkin dapat banyak, saudara. Sebelum saya menyantuni, membicarakan tentang maksud meniti titian rapuh ini, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Saudara, Nazil bukan R, L. L tu lidah negeri letak kat langit. Pak Nazil dari Perlis. Kata Pak Nazil, basuh bilas ikan kerisi, petik kelisa sama peria. Politik jelas dimanipulasi demi kuasa segelintir manusia. Jadi itulah cara Pak Nazil menegur bagaimana pimpinan politik sanggup mereka memanipulasikan situasi hanya untuk mencari kuasa. Ini di kalangan segelintir pimpinan. Saudara, kemudian kata Pak Nazil lagi, buah salak beli di Tampin, di warung Kak Tijah, tepi teratap. Tandus akhlak sesetengah pemimpin, mencermin wajah di kaca yang pecah. Tajam sindiran Pak Nazil ni. Seolah melihat wajah anda di kaca yang pecah. Itu wajah yang tidak jelas, yang tidak nyata. Kerana apabila mereka ini kehilangan akhlak, ketandusan akhlak. Seripit balik. Buah salak beli di Tampin, di warung Kak Tijah, tepi teratap. Tandus akhlak sesetengah pemimpin, mencermin wajah di kaca yang pecah. Itulah cara Pak Nazil menegur pimpinan kita. Dan kita harus mengambil ini sebagai peringatan. Terima kasih Pak Nazil atas sulipan pantun yang begitu indah, yang tinggi maksudnya. Saudara Bandi, saudara Is, Kazshid, Zuraidi Daud, baru join Instagram.
Sebelum saya memberi pencerahan, sekali lagi saya ingin mengingatkan, sebab ini memang saya kena ikut, peguam kata buat begitu, saya kena ikutlah. Kalau dia menasihati saya, katanya dia kata mereka yang menyunting, saya perlu mewawarkan, mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tidak akan bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Dan saya juga tidak mempunyai kemampuan untuk menyemak ataupun menghentikan tindakan anda. Sebab sekarang ini dunia tanpa sempadan, saudara. Oleh itu, maka mereka yang melakukan suntingan itu, anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Sebab saya lihat memang adalah mereka melakukan suntingan tapi potong. Macam saya katakan, potong 5 minit, 10 minit. Lari maksudnya, saudara. Lari yang amat jauh maksudnya. Sepatutnya disiarkan 100%. Saya tak marah nak ambil. Tapi ambillah dengan keadaan yang bukan untuk melaga-lagakan. Tapi tak apalah, saya terimalah apa yang inilah kesan dunia tanpa sepadan, berita di ujung jari, saudara. Ini adalah pencerahan politik yang saya lakukan, yang saya berikan mengikut pengalaman, pengetahuan tanpa untuk mempengaruhi sesiapa, saudara. Dan saya mahu supaya warga kita sentiasa mendapat pencerahan yang jelas supaya mereka tidak kabur dan boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, saudara. Dan prinsip kita mestilah bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dan kalau anda mau mengirim apa-apa pun, gunalah bahasa yang baik, jangan menuduh. Dan kadang-kadang saya lihat bahawa anda sama anda berbalah pandangan tapi masih lagi ada maki hamon. Tak elok, saudara. Santunilah ya, saudara Yusuf Rafiq, saudara Haji K, saudara Hamzah Hussein, begitu juga saudara Syarani Saimah, Saidben, apa khabar saudara Saidbun, saudara Malik, saudara Salih Ambang, saudara. Ingat, saudara, we must agree to disagree. Gunakanlah bahasa yang baik sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap warga dengan penuh harmonis. Cuma saya nak ingatkan bahawa saya dapat kiriman culipan peringatan dari pihak-pihak keselamatan, pihak polis mengingatkan kalau ada sesiapa datang ke rumah anda nak bagi kononnya nak bagi topi pelitup, topping pelitup, suruh anda cuba, jangan. Kerana itu kadang-kadang mereka meletakkan ada chemical. Bila anda pakai, maka anda akan pengsan dan akan melakukan jenayah rompakan. Jadi kita harus berhati-hati sekarang ni, saudara. Kalau orang datang ke rumah kita, kena berhati-hati. Kalau boleh jangan buka pintu, tengok ikut tingkap je. Tanya siapa, untuk apa. Kalau dia kata nak hantar ke benda pelitup ni, pihak majlis dah bagi, tak payahlah, kata. Ini sebab, saudara, ini adalah kepada mereka yang kita lihat meragukan, jangan diundang masalah untuk masuk ke rumah kita, saudara, ya. Cuma apabila saya menatap kenyataan yang berhormat Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamudin, dia mengatakan bahawa Angkatan Tentera Malaysia sedia menempatkan Hospital Medan dan pasukan vaksinasi ke 5 negeri yang dikenal pasti mempunyai kadar jangkitan COVID-19 tinggi ketika ini, agak menggerunkan saya bahawa artinya COVID-19 ni masih lagi belum reda. Sebab itu pihak tentera telah menyiapkan katil-katil hospital dan sebagainya. Terima kasihlah kepada warga tentera yang sanggup untuk turun ke lapangan untuk membantu warga, dan kita harap kalau boleh mereka ya semua ini mendapat rawatan yang sewajarnya, saudara, ya. Kemudian cuma saya melihat ada catatan daripada yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menzahirkan kerunsingannya. Kerana kata Datuk Seri Zahid, dia kata pada tahun 2017 Kerajaan Barisan Nasional menyasarkan untuk melahirkan sekitar 125,000 hufaz. Itu orang yang hafal Quran dan sebagainya seluruh negara menjelang tahun 2050. Dengan bertujuan dan objektifnya bagi melahirkan generasi masa depan yang mampu membangun negara secara holistik. Jadi malangnya bagaimanapun mutakhir ini sejumlah 64.7% daripada 512 mahat tahfiz di seluruh negara didakwa perlu menutup operasinya. Ternyata ini, kata Datuk Seri Zahid, suasana yang amat mengejutkan. Memanglah sebab sebahagian daripada mahat tahfiz ini dilaporkan terpaksa diberhentikan kerana tidak mampu untuk membayar gaji pada kaki tangannya,
menyediakan makanan pada pelajar-pelajarnya dan sebagainya. Jadi saya harap menteri yang baru ni di Kementerian di Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad dapat menangani masalah ini. Ini masalah besar. Jangan sampai Mak Tafiz kita ditutup. Ya, saudara, ini culipan sedikit. Dan juga saya melihat agak satu benda yang agak menggerunkan juga kita, iaitu tentang culipan daripada Datuk Seri Najib. Sebab beliau mengatakan melalui dalam status Facebooknya, beliau bercerita berkenaan dengan food court di tingkat 4 di bangunan KLCC, iaitu pusat perdagangan paling inteleks, paling komersial yang paling hebat, KLCC telah ditutup. Ia sebagai tempat makanan yang sudah wujud selama 22 tahun terpaksa ditutup dan berhenti operasi. Ini membayangkan kedudukan kegawatan ekonomi kita. Serius sebenarnya. Dan Datuk Seri Najib membayangkan jika mereka yang berkemampuan berniaga di tempat yang agak elit seperti di KLCC di Kuala Lumpur ni pun terpaksa bungkus, apatah lagi kedai-kedai makan yang lain. Saudara, itu gambarannya. Dan kekhawatiran saya di bawah tu dia diturunkan pula lagi tentang bagaimana gambaran bahawa ringgit kita mungkin terus mengelunsur. Kerana apabila sekitar 58,000 mereka yang melangani My Malaysia Second Home ini terpaksa keluar dari negara kita kerana syarat-syarat yang lebih ketat dikenakan, maka mereka akan keluar dengan wang ringgit, wang yang mereka simpan dalam bank, katanya sekitar 40 bilion. Kalau ini berlaku, tentulah membuatkan kedudukan ekonomi kita, wang kita lebih lemah. Dan begitu juga dengan pasaran hartanah kita boleh runtuh kerana tak ada pembeli. Mereka yang datang ini membeli bangunan-bangunan ataupun hartanah yang tersohor, iaitu kondominium yang nilainya berjuta-juta ringgit. Ya, dalam keadaan sekarang ini kalau mengikut Datuk Seri Najib, lebih kurang 50,000 kondominium ni akan kosong dan tentulah akan mengakibatkan pasaran hartanah kita runtuh. Begitu juga dengan hotel, F&B, iaitu makanan dan sebagainya. Bank juga boleh mengalami keadaan yang begitu. Jadi dalam keadaan begini, sepatutnya pihak pimpinan negara harus memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan keadaan begini, saudara. Baik, saudara, saya harus menyampaikan salam juga daripada teman saya, Saudara Zamil Ibrahim daripada Merbuk, Kedah. Saudara Zamil ni dia garang orangnya. Kalau saudara dengar dia punya kenyataan ataupun live-nya, memang garang orangnya. Tapi bagaimanapun, sebentar tadi saya sempat berbual dengan beliau. Saya tanya apa cerita minggu ni. Dia kata tengah mencarilah dia kata. So dia kata, Datuk, tolong sampaikan salam saya, dia kata, kepada semua pelayar-pelayar yang sempat mengikuti bicara saya malam ini. Begitu juga Saudara Ismi. Saudara Ismi juga dia punya live-nya sendiri. Dan kata, okay, salam, dia kata. Mungkin ada yang tidak bersama dengan yang bersama dengan saya, tidak bersama dengan beliau, Saudara Ismi. Jadi Saudara Ismi masih terus, dia kata, kental dengan semangat perjuangannya, dan kini dia menetap di Manjung, kawasan di kampung saya di Manjung, Perak, saudara. Jadi sambutlah salam daripada Saudara Ismi, Saudara Zamil Ibrahim yang sempat berbicara dengan saya sebentar tadi. Dia berikan salam, saudara. Dalam pada itu, saudara, saya menerima kiriman. Pertama sekali daripada Saudara Abdullah Muhammad. Dia kata ramai ahli-ahli UMNO kurang bersetuju dengan kerajaan yang ditubuhkan kerana tidak menepati kehendak hati ahli-ahli atas beberapa perkara, terutama tentang bilangan jemaah menteri. Tapi menurut Saudara Abdullah Muhammad, dia kata namun begitu, dalam keadaan negara menghadapi COVID ini, mau tidak mau, jadi kerajaan ini perlulah dipertahankan dengan apa cara sekalipun hinggalah pilihan raya umum diadakan. Jadi dia kata tempoh jadah waktu 100 hari yang diberi kepada menteri-menteri bagi mencapai matlamat kerajaan boleh juga diubah, dia kata, jumlah kabinetnya kalau mereka tidak perform, agar mencerminkan bahawa ini adalah pimpinan UMNO yang teras pemerintah negara ini. Dan UMNO memang dia jelas, kita kalau tak boleh bekerja, minta maaf. Kemudian Saudara Samsudin Jebat, dia kata, mohon jasa baik saya, dia kata, sampaikan hasrat majoriti akar umbi dan rakyat yang mahu perubahan untuk calon-calon yang akan diturunkan bertanding dalam pilihan raya akan datang.
Jadi katanya kekalnya presiden adalah dari undi akar umbi dan bukan ketua bahagian atau ahli majlis kecil tinggi. Benar. Jadi Saudara Samsudin memperingatkan kepada Datuk Seri Presiden bahawa keberadaan anda sebagai Presiden UMNO adalah hasil daripada undi akar umbi dan bukan hanya kepada ketua bahagian. Ketua bahagian baru 191 orang. Begitu juga ahli majlis tinggi baru 56 orang. Tapi akar umbi sejumlah 3.7 juta orang. Jadi saya harap pejabat Anjung di tingkat 38 Benar UMNO ambil perhatian ini. Ini kenyataan daripada Saudara Samsudin Jebat. Begitu juga ada juga satu, dia tak ada nama dia tulis sini. Dia kata pada saya ini adalah usaha yang sangat jelas dari pihak dalam dan luar UMNO yang nak adakan pemilihan secepat mungkin. Dia bercakap tentang pemilihan UMNO. Kerana mereka kalau boleh mereka sangat risau untuk menghadapi PRU 15 nanti. Kalau pimpinan UMNO masih dipegang oleh Datuk Zaid Hamidi, maka orang-orang yang tertentu ini tidak akan diturunkan. Jadi begitu juga saya dapat kiriman gambar video, marah dia orang. Dia kata sudah-sudahlah, syok sama sendiri. Ini kiriman gambar tentang seorang menteri daripada UMNO. Dia dilantik sebagai menteri, dulu tak ada jawatan menteri, sekarang jadi menteri. Kemudian datang seorang timbalan menteri melakukan kunjungan hormat. Jadi gambar itu disiarkan dalam dia punya YouTube, dalam Facebook, media sosial. Jadi ini mengundang amarah di kalangan warga net. Dia kata sudah-sudahlah dengan syok sama sendiri ini. Buat kerja untuk rakyat, dia kata. Bukanlah baru hari ini jadi menteri katanya. Jadi jumpa sama sendiri pun sampai buat video. Sekali rakyat tengah susah loh. Itu. Bagaimana pula saudara Cik Ahmad? Cik Ahmad dia kata sekalung tahniah atas tindakan berani Datuk Seri Ismail Sabri kerana berani menduduki kursi Perdana Menteri yang begitu rapuh dan bila-bila masa boleh peroi seperti biskut kering katanya. Menurut Cik Ahmad, dia kata segala-galanya telah terjadi dan berlaku pada usaha yang diikhtiarkan. Dari upaya politik pelik yang berbagai, akhirnya Allah SWT izinkan kursi Perdana Menteri itu diduduki oleh Datuk Ismail Sabri. Siapa pun panik dengan kursi panah itu, tapi lebih penting kursi panah itu perlu disejukkan dalam tempoh 100 hari. Itu kata saudara Cik Ahmad. Katanya lagi rakyat melihat, malah orang kampung sendiri juga sedang melihat. Apalagi tembok-tembok istana. Dan keadaan sekarang ni umpama pendekar. Sedap sebab itu saya ambil kutipan itu, katanya umpama pendekar berani keluar masuk banyak gelanggang, tetapi keupayaan yang ada hanyalah silat yang menunggu silap. Selangkah silap derita menanti, langkah sumbang geruh menunggu, langkah mati bergalang tanah. Serapuh kulit telur ayam kampung yang terletak di ujung tanduk, tempatnya pasti jatuh. Jika jatuh ke tanah punah ranah, jika jatuh ke piring bersambut madu. Tuah bertuah merampas tameng sari, jebat derhaka puncanya setia kawan. Negeri terjajah angkara penjara yang pintar merasuah. 100 hari itu tidak lama untuk orang yang sibuk ikhlas bekerja. Tetapi 100 hari itu sangat lama untuk rakyat yang menanti. Umpama meniti buih, kaki basah pun ditanya orang. Apalagi jika comot terendam. Jika cakap bukan seperti buat, mendongak bintang hanya berkelip, lupa siram hijauan bumi, tiadalah embunnya keesokan hari. Andai kata nawak itunya terpelihara, selamat sentosalah adanya. Dan tertulis apapun dah tertulis begini pun tak kerti-kerti lagi katanya. Saya yakin Datuk Seri Ismail Sabri kecil-kecil dulu cikgu ada ajar. Dia kata perumpamaannya macam lari dalam guni. Jawapannya mudah, tak sampai ke mana. Melainkan masuk terus dalam guni, suruh cikgu ikat mulut guni tu, campak saja ke Sungai Gombak. Itu kena tahulah, ini dia sekadar saudara ini Cik Ahmad, dia kata sekadar bergurau di pandangan. Sebab bila saya mengirimkan bicara saya malam ini, sebab saya perlu menyantuni 3-4 kiriman daripada teman-teman supaya kita dapat memahami keadaan sebenarnya tentang kehendak akar umbi. Saya harus menyantuni akar umbi, pandangan akar umbi. Kemudian agak menarik juga tentang Dania Zahariah. Dia kata kenapa tidak dikembalikan kepada mandat sebenar. Bagi Pakatan Harapan, Anwar yang uruskan, dia kata. Berbaki pun berapa tahun je lagi. Lepas itu kita berhentaplah di pilihan raya.
Kalau macam ini, dia kata kedudukan terumbang ambing, ekonomi entah ke mana, pelabur tak ada keyakinan. Bila ini berlaku, kita tak ada pulangan modal. Lepas tu ekonomi rakyat dalam negara dengan COVID dan macam-macam lagi, tentulah menghuru-harakan situasi. Kata Dania Zaharia, kalau politik sekarang asyik berlegar dengan taruhan hidup mati politik mereka saja, negara dan rakyat akan terabai sebab mereka tidak dapat fokus oleh strategi bertindak sebenarnya. Nak buat itu salah, nak buat ini salah, semua jadi serba tak kena. Dasar-dasar nak dibuat tidak menentu sebab masing-masing nak menjaga gelanggang politik masing-masing. Jadi kata Daniel, dia kata sampai bila kita nak berlegar dalam arena politik perbalahan begini? Nak tunggu ekonomi negara kita hancur? Kita harus memikirkan negara dan kesihatan rakyat. Kalau macam ini keadaan politik kita, sampai bila kita nak menghadapi kehidupan rakyat kesan situasi politik yang tidak stabil? Jadi tolonglah berfikir secara rasional. Berfikir dengan pemikiran yang merdeka, bebas dari segala agenda. Pentingkan negara. Bila negara terbentuk dengan politik yang stabil, semua perancangan tersusun, maka rakyat menjadi harmoni dan kemajuan dengan kemajuan yang ada. Negara kita sekarang ni, cuba tengok dia kata, saham jatuh, mata wang susut, pengangguran ramai, pendapatan rakyat menurun, tekanan hidup meningkat, kes bunuh diri ramai. Jadi apakah kita tak nampak? Adakah kita cuma nampak gaji masuk puluhan ribu dan abaikan negara dan rakyat? Dan sampai bila kerajaan mampu bagi bantuan kepada rakyat? Sedangkan ekonomi kita dalam keadaan yang menggusarkan. Jadi anda yang hendakkan sangat berkuasa untuk apa? Nak hidup sejuta tahun lagi? Jadi rakyat boleh bersabar dengan keadaan dan kemampuan yang mereka miliki. Tapi jika keadaan mendesak sampai memudaratkan rakyat, maka kerajaan akan melihat kebangkitan rakyat. Bila hidup terdesak, bila tak tahan, semua ini akan berlaku. Jadi untuk apa anda semua berkuasa jika tidak mampu? Serahkan kepada yang mampu tanpa ada tekanan dalam politik. Jadilah politik yang merdeka. Ini kiriman daripada Dania Zaharia. Saya tak tahu puan ataupun cik, tapi saya tengok bahasa dia cantik. Dan pemikirannya saya nampak matang. Dia mempersoalkan sampai bila rakyat dan negara boleh memberi bantuan sebegitu pada rakyat. Sebab rakyat sekarang ni memerlukan sumber pendapatan untuk mereka bekerja dan sebagainya. Begitu juga satu lagi itu Nuha Farihah. Dia kata, Datuk Seri, apalah agaknya perasaan Perdana Menteri bila terpaksa mengikut telunjuk mereka demi mengekalkan kerajaan yang ada. Ialah terpaksa korbankan hati dan perasaan rakyat, terpaksa korbankan kantong negara demi menampung perbelanjaan dan gaji menteri-menteri dan timbalan menteri. Benar. Sebab gaji menteri sekarang ni, kalau jumlah menteri pun ramai. Kita ingatkan itu lagi buat kabinet yang kecil, tapi masih lagi sampai 69 orang. Dan yang tak sepatutnya dilantik balik macam duta-duta bertaraf menteri. Duta ke Timur Tengah tak ada penghasilan pun. Duta ini ke negara China tak ada penghasilan pun. Duta ke negeri-negeri ini Pantai Timur, iaitu Sabah dan Sarawak pun untuk apa? Jadi bila dilantik sebagai duta bertaraf menteri, tentulah mengeluarkan belanja yang banyak. Adakah perkara ini baik untuk negara? Tak bolehkah ketepikan tembuluk mereka yang tamak ini demi kepentingan rakyat? Rasanya, kata Nuha Farihah, dia kata rasanya KSN, KSU serta ketua-ketua pengarah yang ada sudah cukup memadai kerana mereka berkemahiran membantu kerajaan mengembuni negara. Dia tak nampak sebenarnya keperluan barisan kabinet yang hanya sebagai aksesori negara yang tiada keperluan. Jadi apa yang paling penting dalam keadaan ekonomi negara yang masih belum kukuh, perlulah menteri dan timbalan menteri menerima gaji yang minima. Sepatutnya begitu. Jadi beliau mengharapkan pencerahan malam ini lebih menarik dengan kupasan yang lebih jitu. Terima kasih. Itu pandangan daripada Novaria. Kemudian saudara akhir sekali lah saudara Mahmud Zainal daripada Felda Mersing. Dia kata pada pendapat dia bertanya pada dia, pada pendapat saya, dia kata siapakah dalang yang membuat laporan kepada SPRM tentang kes ROS. Jadi kata pada hematnya UMNO tidak melanggar perlembagaan. Ternyatalah sekarang ni titian semakin rapuh. Itu gambaran yang saya dapat daripada akar umbi. Saudara. Jadi sebab itu saya katakan, hari ini kedudukan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bagaikan berada di titian yang cukup rapuh.
Tambah-tambah lagi bila kita dengar contohnya sampai 33 orang pembantu menteri kesihatan. Untuk apa ramai? Pejabat Menteri Kesihatan, saya bukan nak serang beliau, tetapi saya tengok daripada culipan yang saya dapat daripada apa ini internet, dia ada sistem politik, ada pula pembantu khas. Bekas Menteri Timbalan Menteri Kesihatan dulu. Tak ada keperluan pun. Apakah beliau seorang doktor ataupun pakar dalam bidang kesihatan? Tak juga. Tapi ramai. Ada pembantunya, pembantu itu, pembantu ini, setiausaha akhbar, lepas ada pula pembantu media dan sebagainya. Jadi keadaan inilah yang membuatkan rakyat melihat bahawa berlakunya kepincangan. Apabila mereka berada di anjung kuasa, mereka melakukan tindakan yang saya anggap sebagai menghabiskan duit rakyat. Ya, saudara lapar-pau. Tu, tak ada grup WhatsApp apa dengan saudara Sabri ke tu? Saya sehingga saat ini belum. Saya biarkan dulu. Sebab dulu pernah sewaktu beliau ini menjadi Timbalan Perdana Menteri, saya dijumpa dengan beliau di tingkat 39. Bangunan UMNO. Dia kata bila nak boleh bincang-bincang. Saya kata boleh, tak ada masalah. Saya kata cuma sekarang ni biarlah dia sibuk dulu. Ya, saudara kena ingat dalam keadaan sekarang ni nak mentadbir negara bukan mudah. Jadi kalau saya nak buat grup WhatsApp, nak jumpa, nak interview apa semua, biar dia settle down lah dalam tempoh. Tapi apakah sampai tempoh 100 hari? Kekhawatiran saya kalau bertanya dengan saya secara peribadi, saya melihat sukar. Sebab sekarang ni persoalannya, mampukah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertahan di anjung kuasa sebenarnya, sedangkan badai tsunami politik saya dengar sudah mula menampakkan kehadirannya. Sudah ada pergolakan, saudara. Bukan tak ada, ada. Jadi apakah mampu beliau bertahan? Jadi suka tak suka Datuk Seri Ismail Sabri sekarang ni dia amat bergantung pada sokongan daripada ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Waktu yang sama dia tak boleh pula mengenepikan ahli-ahli parlimen daripada PAS ataupun menyakiti ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Tiga-tiga parti ini penting pada beliau. Begitu juga dengan kedudukan ahli-ahli parlimen daripada Sarawak dan Sabah. Sebab itu saya katakan, kalaulah 3 orang atau 4 orang mengambil keputusan tak menyokong, untung. Jadi kalau ini berlaku masih lagi bergelut. Bila masanya kita nak selesai masalah rakyat ni? Macam mana nak kata nak tunggu sampai 100 hari untuk menyelesaikan apa ini kedudukan COVID-19, ekonomi rakyat? Saya tak nampak. Itulah sebabnya dari awal dulu saya katakan saya secara peribadi tidak bersetuju, tapi bila bersetuju okeylah, tak apa. Kerana sekarang ni apa kehendak daripada ahli parlimen daripada Parti Peribumi Bersatu, dia kena ikut. Kehendak Azmin Ali, dia kena ikut. Sebab Azmin Ali ada lebih kurang 13 orang. Bersatu ada lebih kurang dalam 30 orang. UMNO ada lebih kurang 38 orang. PAS ada 18 orang. Jadi sebab itu saya melihat keadaan sekarang ni, Datuk Yang Amat Berhormat Ismail Sabri ni, kalau dia berjalan tu, kalau saya lah tak tidur malam saya. Kalau beliau boleh melepasi jeda waktu 100 hari ni, memang saya kena angkat topi. Ini keadaan saudara. Jadi kerana sekecil-kecil tuntutannya, suka atau tak suka dia kena buat. Parti-parti gabungan minta saja dia kena laksanakan. Kalau tidak nanti. Jadi ini keadaan saudara. Dan ini kalaulah mudah-mudahan mereka sedar bahawa masalah di hadapan sebenarnya adalah masalah rakyat. Masalah virus corona, masalah ekonomi. Sepatutnya ahli parlimen ni janganlah buat onar. Janganlah menekan beliau, sepatutnya membantu. Sebab itu yang dituntut, itulah yang diminta dan itulah yang dinasihati oleh Duli Yang Beliau Pertuan Agong. Supaya jangan ada perbalahan politik, berikan suasana kestabilan politik. Tapi saya melihat keadaannya tak sebegitu, saudara. Dengaran saya, percakapan saya, situasinya sekarang ni, saya melihat kalau gitu keadaannya, bukan rakyat saja yang lenjan. Ini keadaan sekarang ni, saya yakin bukan rakyat saja lenjan dengan masalah kita berada di lembah kehidupan yang cukup memeritkan. Malahan Perdana Menteri pun juga pasti merasa letih dengan kemelut politik yang tidak ada noktah. Kita dah boleh dapat lihat secara jelas betapa rapuhnya titian politik yang terpaksa dilalui oleh seorang Perdana Menteri
bernama Datuk Seri Ismail Sabri sepanjang berada di anjung kuasa di Sepedana. Dan sebenar-benar saudara, kerana saya mendapat khabar bahawa ada pertemuan di kalangan pimpinan tertinggi Parti Pribumi Bersatu. Mereka mengadakan pertemuan di Janda Baik katanya, sebuah rumah mereka. Saya dapat sejauh mana benar atau tidak saya tak tahu, tapi bagi saya ada logikanya bila orang memberitahu pada saya ini mungkin sebab mereka tentu menyimpan dendam pada UMNO. Kerana kesan daripada tindakan ahli-ahli Parlimen UMNO menarik sokongan terhadap presiden mereka, maka Tan Sri Muhyiddin terpaksa mengundurkan diri dari anjung kuasa di Sri Perdana dan runtuhlah Kerajaan Perikatan Nasional. Jangan lupa itu tindakan daripada UMNO. Dan hari ini naik Presiden UMNO menjadi Perdana Menteri. Apakah kalangan ahli-ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional ini tidak mempunyai perasaan? Okeylah, takkanlah semua 70 orang itu baik semua, mesti ada 4-5 orang yang nakal. Sebab itu pertemuan yang diadakan di Janda Baik itu, kabarnya saya tak tahulah. Saya dapat kiriman dia kata bahawa ada perbincangan. Ada perbincangan itu sebagai persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Persoalan saya, kenapa bercakap soal PRU? Kerana jeda waktunya mengikut kepada Yang Amat Perdana Menteri ada 21 bulan lagi. Jadi artinya bila mereka sudah bercakap soal PRU, bahawa mereka mahu supaya kerajaan yang ada sekarang ini segera ditamatkan untuk membolehkan pilihan raya umum. Itu pandangan mereka. Dan antara perbualan perbincangan yang menjadi highlight kepada mereka itu pertama-tama sekali mereka mahu supaya mencari upaya agar UMNO kekal bersatu dalam Perikatan Nasional demi menjamin 16 kerusi lompat yang dimiliki oleh ahli-ahli Bersatu, khususnya yang melompat itu dari kalangan ahli UMNO yang menyentik Bersatu itu lagi. Ini mereka mahu cari jalan supaya, dan upayanya tentulah dengan menyingkirkan, ini pandangan diorang, menyingkirkan presiden. Sebab mereka melihat sebagai presiden dan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak akan toleran, dia tak akan tolak ansur. Jadi mereka mahu memastikan presiden dan pengerusi Barisan Nasional ditukar sebelum menjelang pilihan raya 15, supaya semua keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tinggi di bawah pentadbiran Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu dalam PRU 15 ini dapat dibatalkan. Saya kata ini satu pandangan yang jumut, kerana itu bukan kehendak Zahid Hamidi, itu kehendak ahli akar umbi. Ini kadang-kadang saya kata mereka ni bolehlah hendak, tapi seperti bagaimana mahu mengira bintang di langit lah. Tak mungkin boleh berlaku begitu. Tapi mereka kata tumpuannya pada Zahid Hamidi. Tak ada Zahid Hamidi, kalaulah orang lain jadi presidennya, Datuk Ismail Sabri jadi presidennya, itu boleh mudah. Pandangan dia orang. Saya tak nampak begitu. Jadi, kerana ini kalangan mereka-mereka yang melompat. Kerana ini mereka sudah merasa kepanasan. Dan mereka sudah dapat melihat bahawa akhir tempoh waktu mereka berada di anjung kuasa dan di gelanggang politik. Ini bagi mereka yang melompat. Ya, segamai 16 orang. Sebab itu mereka berusaha sesuai mungkin agar pertama-tama sekali perbicaraan di mahkamah berhubung Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid Hamidi mesti dicepatkan secepat mungkin, kerana mereka berkeyakinan bahawa ini mahkamah akan menjatuhkan hukuman. Saya pun pelik juga. Saya kata kalau tengok perkembangan terbaru ni, saya tak nampak mahkamah boleh menjurus ke itu. Saya tak mahu mendahului kerja mahkamah lah. Itu contempt of court. Tapi cara mereka, dan saya melihat kenyataan daripada Ketua Hakim Negara, dia kata dia buat laporan polis bahawa adanya usaha-usaha pihak-pihak tertentu yang mahu memandu badan kehakiman. Dan ini keadaan saya. Jadi sebab itu mereka mahu supaya kes perbicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib diputuskan dengan kadar sesegera mungkin. Saya kata mana boleh, mereka bukan kerajaan. Ini yang berada memanglah mereka sekarang ini berada dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi boleh ke melakukan begitu? Sebab itu bila sampai pada saya tak masuk akal ni, saya kata. Tapi tak apalah, kita dengar pandangan dia orang. Kemudian waktu perbincangan yang diadakan di Janda Baik itu,
berkisar kepada halangan yang dihalami oleh Parti Pribumi ini ialah halangan bahawa kerjasama antara UMNO dan PBM, halangannya adalah kerana Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib. Bagi saya tak payah cakap Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Najib pun. Saya sendiri pun kalau tanya pada saya tak nak. Sebab bagi tahu, macam saya kata semalam dalam perbicara saya kata bahawa Datuk Ismail Sabri kena ingat bahawa ular berbisa masih ada dalam kelambu beliau. Ular berbisa itu adalah Parti Pribumi. Sebab Parti Pribumi matlamat lain tak ada nak membunuh UMNO. Jadi yang itu saya bolehlah percaya juga cakap kawan-kawan saya ni yang bagi pandangan pada saya bahawa tentang pertemuan, perbincangan yang diadakan di janda baik. Cuma saya katakan bahawa yang ini apakah Datuk Ismail Sabri terlupa bahawa beliau bermalam bersama-sama dengan ular berbisa dalam kelambunya. Jadi beliau kena ingat. Janganlah nak. Sekarang ni Datuk Seri Zahid dah begitu berlapang dada, ambil lah kau jadi Perdana Menteri. Dia kata pada dia tak penting, bukan itu jawatan dikejar. Dia nak memastikan UMNO ini selamat. Sebagai Presiden UMNO, tanggungjawab beliau. Janganlah era beliau sebagai Presiden ini UMNO dimatikan. Janganlah UMNO ini tersungkur lagi. Beliau akan berusaha sedaya mungkin memperbaiki segala yang boleh. Sebab itu macam-macam lah orang terjah, macam-macam fitnah orang bagi. Dia hadapinya dengan tenang. Dan sebab itu sekarang ni, tapi bagi kalangan Parti Pribumi merasakan halangan terbesar selagi ada Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, kerjasama antara Parti Pribumi Bersatu dengan UMNO tidak akan terlaksana. This is the reality. Sebab itu katanya bahawa kononnya bahawa mereka telah pun mengikat CSA dengan sekitar lebih kurang 10 orang ahli parlimen daripada DAP. Kerana sekiranya terdapat usul undi belah bahagi yang tidak memungkinkan Datuk Ismail Sabri meneruskan karier sebagai Perdana Menteri, maka yang 10 orang ni akan menyokong. Katanya, saya pun tak percaya itu. Sebab tu saya kata kita dalam keadaan begini, dalam berpolitik ni, kita peganglah bidalan, pantun, memburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Kalau bergulu ni ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Ini bukan senang, saudara. Sebab itu sekarang ni, apabila Datuk Ismail Sabri melantik yang berhormat Tuan Guru Haji Hadi balik ke jawatan sebagai duta, jadi rakyat marah sebenarnya. Saya tak tahulah. Sebab itu sekarang ni, kalau saudara lihat perkembangan mutakhir ini membuatkan saya berkeyakinan mereka masih lagi berusaha untuk memastikan UMNO ini berada dalam keadaan kegawatan. Kerana apabila pendakwaan di mahkamah sudah pun gagal untuk melucutkan hak UMNO dengan dana lebih kurang 190 juta, ini mengundang kemarahan di kalangan pimpinan sebelah sana. Sebab mereka selama ini merasakan tanpa dana ini UMNO tak boleh bergerak. Mereka lupa bahawa ahli akar umbi sekarang tak pandang dah. Ahli akar umbi dah tunggu saja. Tunggu nak ada pilihan raya. Sebab inilah masanya bahawa mereka akan menyatakan suara rakyat kuasa keramat. Jadi dengan keputusan mahkamah itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan pimpinan mereka yang pernah mentadbir negara ini 100%. Saudara, ini keputusan daripada Hakim Hadariah Said Ismail. Mereka katakan tidak memihak kepada mereka. Jadi saya tak tahulah. Begitu juga dengan apabila timbul kenyataan daripada Datuk Azam Baki. Kononnya terdapat laporan seseorang pemimpin yang menuduh bahawa pegawai ROS dikatakan melakukan menyalahi tugasnya sebagai pegawai ROS apabila mengizinkan office barrier ataupun penjawat dalam UMNO ini meneruskan. Jadi jawatan itu tak haram lah. Sedangkan mereka tak puas hati, mereka nak adakan pemilihan juga. Jadi buat laporan SPRM. Ini disahkan oleh Datuk Azam Baki. Dia kata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan ada menerima aduan terhadap seorang pegawai kanan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS kerana dikatakan menyalahgunakan kuasa dan menerima rasuah. Individu terbabit didakwa menggunakan kuasanya untuk mengubah keputusan yang dibuat pada 6 Ogos lalu, iaitu penangguhan pemilihan UMNO sebagai tidak sah kepada sah.
Jadi sumber memaklumkan pegawai kanan itu dakwa meluluskan penangguhan pemilihan UMNO sehingga Disember 2022 bagi tempoh 18 bulan menerusi sekejut surat bertarikh 30 Ogos lalu. Jadi mereka mengesyaki katanya berlakunya perbuatan salah guna kuasa dan rasuah untuk mempengaruhi perubahan keputusan itu. Ini saya rasakan bahawa dia tak puas hati. Mereka masih lagi mahu agar UMNO mengadakan pemilihan. Kalau UMNO mengadakan pemilihan, tentu ada calon-calon yang akan ditaja oleh pihak-pihak mereka. Dan UMNO ini tentulah akan berbelah bagi. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini, Presiden kena ingat. Jadi saudara Harun, warga Akar Umbi bersabarlah. Betul, saya mengharapkan warga Akar Umbi bersabar, bertenang. Biar ini pimpinan di atas. Sebab ini kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pesujaya SPRM, Datuk Azam Baki. Dia kata bahawa memang ada laporan itu. Jadi apakah ini mahu mengugut pegawai daripada RS untuk meneruskan tindakan supaya paksa UMNO ni adakan pemilihan? Sebenarnya saya rasa saya tak takut. Saya tanya saya secara peribadi, saya amat tak ada masalah lah. Bertanding lah. Tapi mereka mahu konon-kononnya biar Datuk Ismail Sabri jadi Presiden UMNO. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kalau begitu keadaannya mereka kononnya boleh ugut. Kalau tak ikut begini, kita tarik sokongan. Nak tarik sokongan macam mana? Kalau dah pilihan raya, tak perlu sokongan lah pun. Mereka lupa bahawa dulu tujuan mereka melakukan tindakan untuk diadakan pemilihan dalam UMNO. Berkali-kali saya katakan bahawa usul ataupun cadangan penarikan diri oleh kalangan ahli UMNO yang diputuskan oleh Majlis Ketinggian UMNO ini tidak terlaksana. Itu asalnya. Tapi hari ini dah lain ceritanya bahawa UMNO mesti dikerjakan juga dalam apa keadaan sekalipun. Jadi kalau Datuk Ismail Sabri tak ikut cakap diorang, maka dia akan tarik sokongan. Sebab itu saya katakan dalam keadaan sekarang ni sudah ada mengugut. Jadi sebab itu kenyataan daripada Tan Sri Syarif Samad perlu dilihat dengan jelas saudara, bahawa dia kata bahawa wujudnya muslihat yang dirancang supaya Majlis Ketinggian UMNO diletakkan sebagai caretaker, itu sebagai penjaga sementara untuk mengutamatkan persoalan parti menguasai kerajaan atau kerajaan menguasai parti. Ini kenyataan daripada Tan Sri Syarif Samad yang perlu kita perhatikan dengan baik saudara. Ini bukan kenyataan main-main ni. Dia kata seminggu sebelum ROS menghantar surat kepada Susah Agung UMNO yang memohon penjelasan, seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi yang sungguh teruja dengan kemungkinan Majlis Kerja Tertinggi UMNO bakal digantung dan UMNO tidak boleh menangguhkan pemilihan parti. Katanya walaupun ahli Majlis Kerja Tertinggi itu yang juga salah seorang ahli parlimen, dia begitu teruja, tapi kenalah tunggu pemilihan parti yang pastinya berlaku. Itu kata Tan Sri Syarif. Jadi dalam keadaan sekarang ini, apabila ROS mengizinkan bahawa keadaannya pimpinan di anjung kuasa di tingkat 38 meneruskan, ini tidak memuaskan hati mereka. Mereka nak adakan pemilihan juga. Apa cara pun Zaid Hamidi mesti disingkirkan. Kerana bagi mereka, selagi Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO, selagi itulah tidak akan terjalin kerjasama antara UMNO dengan Perikatan Nasional. Saya nak bagi tahu siapa pun tidak mungkin mampu memujuk hati peringkat ahli Akar Umbi. Dan ini keadaan sebab itu saya mengatakan bahawa Datuk Ismail Sabri dalam keadaan yang terumbang-ambing. Saya amat bersimpati sebab dalam waktu yang sama dia kena meneruskan usaha untuk menyelesaikan masalah COVID. Dia kena berusaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Tetapi bagaimanapun nak usaha masalah ekonomi macam mana? Hari ini kenyataan daripada Menteri Kewangan, dia kata bahawa besar kemungkinan negara terpaksa menokok pinjaman daripada had yang diizinkan 50 ataupun 55% daripada KDNK kepada 66%. Saya kata dia tinggi ni. Jadi siapa pula lagi nak besok yang akan membayar segala hutang piutang ni? Ini keadaan saya. Negara dalam keadaan sekarang ni, memang saya bersimpati dengan Datuk Ismail Sabri. Tetapi apa nak buat, dia dah memilih untuk memegang jawatan itu, kena pegang lah. Orang kata kalau pegang bara api, biar sampai jadi arang lah. Jangan pula. Tapi saya tak nampak. Terus terang saya nyatakan, kalaulah apa yang diputuskan, perbincangan yang berlaku di Janda Baik itu terlaksana, saya ingat dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu lagi,
Sebab dia orang ada lebih kurang dalam 71 orang. UMNO cuma ada 38 orang. Saya nak cakap terus terang bahawa UMNO tidak mempunyai keabsahan yang jitu, yang solid. Sebab kita adalah parti yang kalah. Sebab itu saya bercakap tentang kita kena berani menerima hakikat. Jangan kita menafikan. Jadi ini sebab itu berkali-kali dulu saya dah bercakap bahawa negara kita selepas pilihan raya ke umum yang ke-14 dulu, negara mengalami kesongsangan dalam politik, di mana parti kecil menguasai parti yang besar. Masa lepas PRU 14, parti PBM dengan ahli sebanyak 13 orang, dia mengatasi parti Keadilan dan parti DAP. Songsang dari sistem demokrasi. Sebab dalam demokrasi, numbers, jumlah angka itu paling penting. Kemudian bila berlaku kejatuhan daripada langkah Sheraton, pelantikan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, mewujudkan Kerajaan Perikatan Nasional, juga berlaku kesongsangan. Kerana waktu itu PBN cuma ada 6 kursi saja. Dan hari ini, selepas 2 kerajaan dijatuhkan, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri juga dalam keadaan songsang sebab UMNO tidak mempunyai jumlah kursi yang dominan. UMNO cuma ada 38 kursi saja. Jadi dalam keadaan begitu macam mana nak mentadbir negara? Sebab itu yang terbaiknya adalah kita pulangkan kepada pilihan raya umum. Biarlah rakyat menentukan ataupun saya tak tahulah. Ini berlaku kesongsangan. Di pihak Pakatan Harapan pun tak cukup nombor. Dan yang menakutkan saya dapat satu kiriman lagi. Dia kata, ini yang paling saya takut. Bahawa adanya tangan-tangan ajaib yang akan meneruskan agenda untuk memagerankan negara. Ini bahaya sebenarnya. Bahawa sekarang ni mereka sedang memujuk beberapa pemimpin daripada PBM untuk meneruskan usaha mereka. Dan memberi kata dua kepada Yang Amat Perdana Menteri. Kalau tak ikut, maka beliau akan dijatuhkan. Jadi beliau mahu supaya diwujudkan Mageran sebagaimana mereka waktu ketika dulu Tan Sri Muhyiddin mewujudkan darurat. Dan kali ini dalam Mageran ini nak dilantik seseorang yang kononnya orang ni saya tahulah sebab dia ni memang lebih berminat kepada menjadikan negara ini republik. Jadi ini gerakan-gerakan ini sangat licik. Kononnya dana yang banyak bertriliun ringgit lah untuk memajukan. Alasan je lah, saya tak nampak benda ni boleh berlaku. Tapi setelah keadaan begini, Datuk Ismail Sabri kena kuat jiwanya. Dan dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan beliau diserang oleh semua penyuluh. Perjalanan sebagai Perdana Menteri, saudara Wan Hizam, Yang Berhormat Ismail Sabri kena lantik kuli lah jadi Menteri Kewangan dan kurangkan Menteri Kabinet. Saya dah cakap berkali-kali, tapi bila saya kata begini, orang kata saya ni lain tak ada. Lah Tengku Razali saja. Saya mengatakan bahawa dengan pengalaman silamnya, beliau mampu untuk membantu negara kita ni mengorak langkah ke suasana yang lebih tenang dan damai. Sebab itu saya bercakap berkali-kali dulu, alangkah baiknya kalau negara ini dipimpin oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah bersama-sama dengan wujudnya kumpulan daripada Datuk Anwar Ibrahim bersama-sama dengan kumpulan daripada Datuk Ismail Sabri, Datuk Zaid Hamidi dan matlamat Datuk Seri Najib. Matlamatnya untuk membangunkan negara dan sesuai dengan kehendak titah istana supaya selesaikan masalah ini. Kemudian lepas itu adakan pilihan raya. Tapi ini tidak terlaksana. Bila tidak terlaksana, kita berada dalam situasi yang cukup tenang. Perdana Menteri hari ini memang lenjan. Saya yakin nak tidur malam pun tak boleh lena. Sebab bila-bila masa saja, kalau tak disantuni kehendak UMNO, ada 15 orang ni, tunggu anytime. Dan bila Presiden UMNO telah pun menghantar surat kepada Parlimen untuk mencalonkan Datuk Seri Azalina sebagai speaker. Jadi kena ingat, speaker yang ada sekarang, Datuk Ad Harun ini adalah calon daripada parti PBM. Kalau ini berlaku, tentulah PBM tak puas hati. Begitu juga PAS ni tak ambil kisah. Tapi kalau tak sesuai hati, dia tarik diri. Sebab itulah kerana sekarang ni walaupun kita melihat pelantikan Menteri Agama ni, kalau tengok latar belakang, saya tengok dalam media sosial, teruk.
teruk saudara dia maki hamun UMNO satu ketika dulu. Keadaannya sekarang beginilah. Jadi warga UMNO tersinggung, warga PAS tersinggung, warga PBM dalam keadaan yang tidak percaya. Dan saya nak tanya satu saja, apakah mereka tidak mahu membalas dendam pada kita? Jadi mungkin mereka mengatakan bahawa okey, waktu Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin mereka mampu bertahan selama lebih kurang 18 bulan. Okey? Maka besar kemungkinan dia nak ajar UMNO ni, orang nak marah. Dia kata kalau gini UMNO yang memimpin menjadi Perdana Menteri di anjung kuasa si perdana ni, kita bagilah 1.5 bulan. Ini jadi masalah besar saudara. Bagaimanapun, kita sambung lagi bicara kita malam besok. Kita lihat apa-apa perkembangan terbaru yang dapatkan saya. Tapi saya khawatir dalam keadaan begini adalah tentang kehidupan rakyat. Kehidupan rakyat perlu disantuni oleh Yang Berhormat. Tapi dalam keadaan begitu, beliau diserang dari pelbagai sudut. Berdoalah kita agar negara kita ini sentiasa selamat, bahagia, tentram dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mara bahaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.